Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Tumpuan utama, Sarawak perlu berani untuk berubah dan memanfaatkan kekuatan yang ada agar tidak ketinggalan dalam perkembangan ekonomi global semasa. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, sudah tiba masanya untuk Sarawak tampil selangkah ke hadapan daripada negeri-negeri lain dan menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Ke arah itu, tegasnya kerjasama antara Kerajaan Sarawak dengan syarikat berkaitan kerajaan GLC adalah satu strategik penting bagi mencapai matlamat tersebut berpandukan Strategik Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Sarawak must work as a team to develop Sarawak. Agensi kita sama-sama. Kita housing dengan BDA sama-sama lah mula perumahan di Jepang. So, work together. Cari common denominator. Harapan saya ialah kita ada link. After all, it is GSC, government link. Kita link juga sama diri. Real link. Then is based on our PCDS. Sarawak must be strong in the Federation of Malaysia. Beliau berkata demikian semasa menyampaikan amanat kepada para peserta yang menyertai Forum Kepimpinan 2024 di The Ritz-Carlton, Langkawi pada Ahad. Menurut Datuk Patinggi Abang Zohari, forum tersebut amat digalakkan bagi menghimpun pihak berkepentingan untuk berkongsi pandangan dan idea serta mengenal pasti peluang kerjasama dalam usaha mengurus negeri ini dengan baik. Selepas menyampaikan amanat, Datuk Patinggi Abang Zohari berkesempatan mengikuti sesi dialog bagi mendengar soalan dan pandangan daripada para peserta. Forum anjuran bersama Petroleum Sarawak Berhad Petros, Sarawak Energy Berhad ACB dan Sarawak Centre of Performance Excellence SCOPE itu telah menyaksikan 4 pembentangan daripada panel-panel jemputan pada Sabtu. Antara topik yang dibentangkan adalah mengenai PCDS 2030, kemajuan dan prospek matlamat pembangunan mampan SDG untuk Malaysia dan Sarawak, kemampanan dan kepimpinan tindakan iklim serta ekonomi boleh diperbaharui. Di Miri pula, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin serta rombongannya telah menyantuni warga tempatan di Pasaraya Imat Tudan dan mengedarkan buah limau mandarin bersempena dengan perayaan Tahun Baru Cina yang menjelang tiba. Sumbangan buah itu diberikan kepada para pengunjung dan peniaga di pasaraya tersebut tanpa mengira kaum maupun agama. Ia merupakan aktiviti tahunan Jawatankuasa Perhubungan Parlimen Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Miri Sibuti setiap kali menjelang perayaan Tahun Baru Cina. Dalam pada itu, Datuk Seri Lee yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adu Senadin turut mengambil kesempatan untuk bersemuka dan berkongsi kegembiraan bersama masyarakat tempatan. Sementara itu, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang telah mengadakan lawatan rasmi ke projek membina dan menyiapkan jalan ke Rumah Skuyat Lama Layar Betong baru-baru ini. Projek tersebut diperuntuk menerusi Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW di bawah program Jalan Luar Bandar JALB dengan kos RM50.2 juta yang telah dilaksanakan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Bahagian Betong sebagai agensi pelaksana. Lawatan dimulakan dengan taklimat oleh agensi pelaksana di pejabat JPS Bahagian Betong. Menurut JPS Bahagian Betong, jalan ini merupakan jajaran jalan raya baru dengan jarak 1.5 km yang merupakan jalan alternatif menuju ke Rumah Skuyat Lama di mana ia dapat memberi manfaat dengan jarak yang lebih pendek menuju ke jalan utama berbanding dengan jalan sedia ada sekaligus memendekkan masa untuk ke Bandar Betong. Dalam pada itu, Datuk Rubiah juga berkesempatan menyantuni penduduk rumah panjang yang terlibat bagi mendapatkan maklum balas daripada penduduk setempat. Paparan selanjutnya, masyarakat diingatkan supaya tidak terpengaruh dengan nasihat palsu mengenai perubatan dan kesihatan daripada individu di media sosial. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, masyarakat mesti mempertimbangkan dengan teliti apabila terdapat pihak yang mengakui bahawa mereka boleh menyembuhkan semua penyakit termasuk dengan menukarkan postur badan maupun melakukan lawatan perubatan di sekitar bandar.
Menurutnya, pengamal perubatan tidak berbuat demikian kerana proses rawatan hanya akan dilakukan di hospital, klinik atau pusat belesen. Beliau berkata demikian ketika berucap mewakili Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Lukanisman Awang Sauni dalam Majlis Pelancaran Super Inductive System SIS Anjuran Excellence Physio and Rehab di Miri pada Sabtu. Katanya, kecederaan dan penyakit yang mengakibatkan kesakitan adalah perkara biasa. Justru amat penting untuk setiap individu mendapatkan khidmat perubatan daripada golongan berkelayakan. Jelasnya lanjut, rakyat harus memastikan keselamatan komuniti masing-masing dengan mendidik mereka untuk mendapatkan khidmat perubatan daripada sumber yang betul. Dalam perkembangan lain, bidang pendidikan memainkan peranan penting dalam membentuk masa depan yang berjaya. Ahli Parlimen Suria Datuk Seri Richard Riyad Jain berkata, para pelajar harus mengambil peluang terhadap kemudahan prasarana yang disediakan termasuk menimba ilmu daripada tenaga pengajar yang berkemahiran. Katanya, pelajar di Sekolah Kebangsaan SK St. Dominic Pincin harus mengambil peluang kerana dengan kemudahan prasarana yang lengkap termasuk tenaga pengajar yang berkemahiran tinggi, maka tiada alasan lagi anak-anak tidak boleh berjaya dalam bidang pendidikan yang lebih baik berbanding 70 tahun yang lepas. Dia berkata demikian semasa menyempurnakan Majlis Perasmian Hari Komuniti 2024 SK St. Dominic Pincin di Dewan Tayung Langgui, Kampung Pincin, Tembeduk pada Sabtu. Datuk Seri Richard Riyad menambah, pelajar SK St. Dominic seharusnya mencontohi kejayaan daripada bekas pelajar sekolah yang telah menjadi wakil rakyat di mana beliau sendiri termasuk dua wakil rakyat lain iaitu Datuk Amar Dominic Dagon Randan dan Datuk Amar Michael Manyin Jawong merupakan bekas menteri penuh masing-masing di peringkat Persekutuan dan Negeri. Pada masa sama, beliau menasihati para ibu bapa dan penjaga termasuk Ketua Kaum, Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dan Lembaga Pengelola Sekolah supaya tidak memandang remeh terhadap isu pendidikan. Dalam program sama, Datuk Seri Richard Riyad turut meluluskan peruntukan projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM10,000 kepada PIBG SK St. Dominic Pincin. Berita berikutnya, Polis Diraja Malaysia PDRM berjaya menumpaskan sindiket pengedaran dadah dengan rampasan dadah syabu bernilai RM848,100 di Miri pada 24 Januari lepas. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Macha Atta, sepasukan polis dari Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN, Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak telah menangkap seorang lelaki berusia 22 tahun di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Miri. Hasil pemeriksaan ke atas bungkusan dan bagasi yang dibawa oleh suspek didapati mengandungi 25,700 gram dadah disaki sabu yang dianggarkan bernilai RM848,100. Berikutan itu pada 24 Januari 2024 jam lebih kurang 9.30 pagi, dua orang lelaki yang merupakan ahli sindiket telah ditahan di parkir kereta sebuah pasaraya di Ruyam, Miri kerana disaki terlibat dengan rangkaian sindiket berkenaan. Ujian saringan awal air kencing terhadap ketiga-tiga suspek didapati positif metamfetamin dan amfetamin. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Miri pada Jumaat. Datuk Manca menambah ketiga-tiga suspek akan ditahan reman selama 5 ke 7 hari di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah. Suspek pertama kini ditahan di reman selama 7 hari bermula 25 Januari 2024 hingga 1 Februari 2024. Manakala suspek kedua dan ketiga ditahan selama reman selama 5 hari bermula pada 25 Januari hingga 30 Januari 2024. Di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah untuk siasatan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Dalam pada itu, PDRM turut menyita 2 bentuk cincin emas masing-masing bernilai RM1,536 dan RM1,131 serta sebuah kereta jenis Pro 2 Axia bernilai RM16,000 yang dimiliki oleh suspek kedua. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube.
Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, saksikan sorotan Forum Kepimpinan 2024 yang telah disempurnakan oleh Premier Sarawak di Langkawi pada Ahad. #Saluran Informasi Rakyat, salam UKAS.